Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alina futuhal arifin. Muka surat 32. Ya. Mana? Atas sekali. Dah penghujung dah kita baca ni. Ini sesi pengajian COVID-19 secara live. Setidak-tidaknya musim-musim sebegini kita dapat meluangkan masa untuk sama-sama menambahkan pengetahuan, utama sekali dalam bab akidah dan juga dalam bab ibadah yang lebih daripada yang lain, iaitu ibadah solat, ibadah sembahyang. Kitab kita baca ni kitab yang diakui ni, bukan sebagian kitab yang sering dibaca di mana-mana sekolah pondok, utama sekali di Kelantan, di Patani, di Naratiawak dan juga di Yala. Cuma belah Patah Barat kita sini agak kurang sedikit. Kerana sesi pengajian di mana-mana surau masjid kadang-kala sengaja diketepikan panduan kepada kitab-kitab kalangan ulama, bahkan diambil tajuk-tajuk yang agak sesuai dengan jemaah. Walaupun kitab juga kitab kadang-kadang tidak berbentuk kitab jawi lama lah. Kenapa? Kerana lazim bahasa diguna dalam kitab jawi lama ni Allah suka dipaham. Kerana maklumlah orang tua-tua dulu menulis, dia ikut bahasa yang diguna pada zaman dia. Tapi walau macam mana sekalipun, boleh juga kita sama-sama mengambil faham daripadanya manakala kita beri tumpuan. Jangan dipelekeh lah kita yang sebegini. Jangan kata ketinggalan zaman, pengajian secara lapuk. Itu suatu fitnah yang tidak berasas kepada pendakwah kita. Tak faham cara, tak faham, tak nak baca biar. Jangan kata salah pula. Ada di antara orang tu dah mati dah, diperkata olehnya kitab Hikam Ibn Athaillah yang dikata oleh setengah orang karangan Tok Pula Manis Terengganu. Dia kata salah. Boleh jadi dia tak faham. Nak faham mana bukan dengan cara konsep pun tak. Walaupun dia title doktor pun, kitab tu kitab senoni dah bagi Tok Guru Pondok dibaca akan dia. Kalau zaman almarhum Tok Selehong zaman dahulu kata oleh Tok Guru, yang anak murid Tok Selehong, Tok Guru sana murid Tok Selehong salah seorang, dia kata Tok Guru aku yang ni almarhum Tok Selehong setiap hari Selasa tak miss dibaca oleh kepada masyarakat umum kitab Hikam Ibn Atha. Dan setiap lepas murid untuk pelajar-pelajar sekolah pondok kitab Hikam Ibn Atha. Cuma huraian tu agak berbeza sedikit. Lepas murid lain huraian, mingguan lain pula huraian, menilai dengan keadaan kedatangan orang tu pelbagai. Ada lepas murid itu khusus bagi pelajar-pelajar yang tetap. Itulah ketukuhan kitab Hikam oleh Tok Selehong, almarhum Tok Selehong Haji Osman Al-Kelantani. Tengok sejarah Tok Selehong dah. Sambungan kita ni masalah ke-11 dah. Masalah makmum wafiq yang ke-11.
Ada pun makmum yang muafiq. Sebut kata muafiq fahamlah kita. Orang jadi makmum yang ada peluang masa dapat baginya membaca Fatihah dari masa tadi sehingga tamat. Kalau dibaca Fatihah dalam masa tadi sampai tamat, semasa dia qiyam bersama dengan imam, maka barulah iman itu rakaat, itulah muafiq namanya. Jangan lupa. Kalau makmum yang tidak ada peluang masa pada dapat menghabis baca Fatihah, kerana dia masuk semayang jemaah tu iman hafiz dah nak rakaat atau iman sudah rakaat, itu masbuk namanya. Jenama diri semayang jemaah kena-kena. Di masa tu kita makmum apa? Muafiq ke masbuk? Jangan melarat tak kena diri. Ada pun makmum yang muafiq yang datang syak pada baca Fatihah, dia guna ayat datang. Lebih senang kita hari ni kita kata berlaku. Kalau kita guna ayat datang, kita kata berlaku, akan bunyilah ada pun makmum yang muafiq yang berlaku syak akan baca Fatihah. Dia syak pada baca Fatihah, baca ke tidak, baca ke tidak, atau belum baca, bukan syak lagi dah, dia yakin memang dia tak baca lagi Fatihah, atau ingat akan ketiadaan baca, dia ingat memang dia tak baca, memang dia tak baca. Padahal sudah rakaat, padahal dia sudah rakaat. Dan sudah rakaat imamnya, imam rakaat, dia pun rakaat, sama-sama rakaat dengan imam. Dalam pada ia sudah rakaat bersama dengan imam, timbul persoalannya, aku ni baca ke tidak Fatihah, ataupun diyakin olehnya memang dia tak baca lagi Fatihah. Ni bagaimana kiranya muafiq sebegini, dia kena baca Fatihah ke tak payah baca? Ini soalnya makmum muafiq ia sebegini, kena baca Fatihah ke tak payah baca? Maka jawab atas kelakuan makmum ia tersebut. Maka tu dikira jawab dah tu. Jawab. Melayu kata maka jawab. Maka tiada harus ia kembali membaca Fatihah, tak harus dia kembali semula, tak harus dia bangun balik semula baca Fatihah. Sebab apa tak boleh lagi dia nak bangun baca Fatihah? Sebab imam rakaat, dia pun rakaat. Beza dengan hak dia seorang rakaat, dia terdahulu imam, dia rakaat dulu, sedangkan imam belum lagi rakaat. Dalam pada begitu, kalau dia teringat yang dia ni tak baca Fatihah lagi, ataupun dia syak pada baca Fatihah, kok mana sekalipun dia kena bangun balik semula baca Fatihah. Sebab apa? Sebab di masa tu yang rakaatnya dia saja, imam belum lagi. Demikian juga sebaik saja imam rakaat, dia syak baca ke tidak Fatihah, ataupun dia yakin belum lagi baca Fatihah, sekalipun imam tu rakaat, dia tetap kena baca Fatihah. Itu lain masalah tu. Lain masalah. Kena faham. Hanya wajib mengikut imam, hanya makmum tadi wajib ia kena ikut imam. Namun nak bangun balik semula baca Fatihah tak diboleh sama sekali, hanya dia kena tuhi ikut imam dah. Imam iktidal, dia iktidal. Imam sujud, dia sujud. Imam beri salam, jangan beri salam. Walaupun dikatanya wajib ikut imam, jangan melarat sampai ke peringkat imam beri salam, dia pun beri salam juga. Ikutlah agenda sembahyang awak. Jangan diberi salam, tam salam jangan diikut. Dan ditambah rakaat itu kemudian daripada salam imam makmum tadi. Makmum tadi dikala imam beri salam, dia kena bangun buat satu rakaat lagi.
Kenapa? Kerana hak rakaat yang dia syak pada baca Fatihah, yang dia yakin dia tak baca Fatihah tadi, dia kira tidak dapat bagi dia. Gitulah. Maka telah selesai daripada menyatakan muwafiq, masuklah menyatakan masbuk. Kitab ni kata, kitab ni kita sudah mula teraka berbicara pasal makmum masbuk pula. Berbicara makmum muwafiq dah habis dah tutup cerita dah. Dah habis dah. Kita masuk pula makmum masbuk. Makmum masbuk ni makmum macam mana? Ialah makmum yang tidak ada peluang masa. Tidak ada peluang masa bagi dia dapat baca Fatihah sampai tamat, ataupun langsung tidak bertuan pada dapat baca Fatihah. Hak tidak ada peluang masa dapat membaca Fatihah sehingga tamat kerana dia masuk semaya Jumaat tu lewat. Lewatnya kiranya dia takbiratul ihram, dia pun terus baca Fatihah, tak sempat habis Fatihahnya, imam pun rakaat. Makmum yang sebegini namanya masbuk, bukan muwafiq lagi. Manakala dia ni selaku makmum masbuk, kena ikutlah hukum-hukum masbuk, jangan pakai lagi hukum muwafiq. Hukum masbuk ni macam mana? Hukum masbuk ni tak ada pilihan. Imam rakaatlah walaupun Fatihah dibaca tidak sempat habis sekalipun. Antara lain lagi dikatakan makmum masbuk seperti dia masuk sembahyang Jumaat tak sempat langsung nak baca ayat Fatihah, kerana imam dah hampir-hampir nak rakaat dah, ataupun imam sudah rakaat dah. Masbuk juga. Makmum masbuk dia masuk sembahyang Jumaat, semasa imam sudah rakaat tak ada pilihan dah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, lepas tu rakaat dah. Rakaatlah bersama dengan imam. Maka rakaat itu bagi dia, kalau sempat dia rakaat dengan ada ketetapan masa semasa ia rakaat bersama imam yang dipanggil ada tamakninah, maka dikira dapatlah rakaat itu bagi makmum tadi. Dapatlah rakaat. Sebaliknya, kalau tidak sempat rakaat dengan imam, seolah orang panggil jadi gaya selisih. Dia lepas takbiratul ihram, Allahu akbar, dia pun rakaat, turun rakaat, imam pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmum tu turun, imam tu naik, tak dapat rakaat. Demikian juga tidak dapat rakaat itu bagi makmum tadi, kiranya dia rakaat bersama imam sekalipun, tetapi tidak ada jarak masa tetap semasa ia rakaat bersama dengan imam. Dalam ayat kitabnya dikata tidak ada tamakninah qadar masa rakaatnya bersama imam, maka makmum itu tidak dapat rakaat. Sebagai contoh, dia pergi, imam sudah rakaat, dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar, imam dah rakaat dah tu, dia pun turun rakaat, turun sebaik saja sampai hak rakaat, imam pun sami Allahu liman hamidah. Panggil tidak ada masa tetap rakaat makmum tadi bersama dengan imam. Makmum ni tidak dapat rakaat. Bersalahan dengan mereka yang sempat masa rakaat bersama imam, maka dapat rakaat. Sebagai contoh, imam sudah rakaat, dia pergi takbiratul ihram, Allahu akbar, dia pun rakaat dan sekejap. Walaupun tak sempat nak baca tasbih rakaat, tapi sempat masa, sekurang-kurangnya qadar tamakninah masa rakaat bersama imam. Lepas tu barulah imam sami Allahu liman hamidah, makmum ni dapat dah rakaat. Rakaat tu dah dapat dah satu rakaat. Sebagai masalah tambahan, orang jadi makmum ni, kalau dia bergerak tidak bersama dengan imam pada pergerakan tu, tidak ada takbir intiqalah baginya. Sebagai contoh, dia pergi sembahyang jemaah, imam sedang rakaat, dia pun takbiratul ihram,
Allahu Akbar. Imam dah rakaat dah. Maka lalu dia pun turun rakaat untuk bersama dengan imam. Rakaat dia tu kerana nak bersama dengan imam. Maka turun dia kepada rakaat tu tidak ada takbir intiqalah. Tidak ada Allahu Akbar, tak ada. Sebab dia turun seorang. Dia turun kepada rakaat tu berseorangan, tidak bersama imam. Bersalah begini, ada takbir bagi makmum tadi. Walaupun tidak dapat rakaat sekalipun. Macam mana? Dia pergi imam dalam sedang iktidal. Imam iktidal, imam baki pada rakaat. Imam sami Allahu liman hamidah, dia baru sampai. Dia pun Allahu Akbar. Takbir tak dah. Makmum ni rakaat tadi terlepas ni. Sebab dia masuk imam sudah selesai daripada rakaat, terlepas rakaat tu. Tapi walau macam mana terlepas rakaat sekalipun, atas dasar bersama dengan imam, sebaik saja imam turun sujud, imam takbir Allahu Akbar, dia pun sunat juga takbir turun pada sujud Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia mengikut imam, bersama dengan imam turun tadi. Faham tak? Semacam juga kita kata kita masuk sembahyang Jumaat di masa imam baca tahiyat. Kalau sembahyang 3 rakaat, 4 rakaat, tahiyat akhir lah kita kata. Kalau sembahyang subuh tak ada akhir awal, ada sebab satu tu yang tahiyatnya. Dia masuk imam sedang baca tahiyat. Dia pun takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas tu dia turun ke tempat imam baca tahiyat tadi. Dia tak ada takbir tu sebab dia turun seorang. Turun dengan senyap lah. Senyap turun sampai duduk di tempat imam baca tahiyat. Sama-sama baca tahiyat. Sebaik saja imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri, dia pun bangun. Bangun dia tu pun tak ada takbir tu. Sebab dia bangun seorang. Dan dia bangun bukan tempat dari tempat yang dia duduk. Dan dia duduk tu bukan tempat dia. Dia duduk tu atas dasar semata-mata mengikut imam. Dari situ imam takbir, imam beri salam, dia bangun senyap je lah. Tak ada takbir. Ni faham. Ni banyak berlaku ni. Patang dia bangun takbir lalu. Padahal dia bangun bukan tempat duduk dia. Lai. Nak sipu masalah tu dengan kepala, maknanya nak tambah ingatan masalah tadi dalam kepala kita. Maka telah selesai daripada menyatakan muwafiq, masuklah menyatakan masbuk. Dah beres dah perbahasan tentang makmum muwafiq. Kita masuk pula perbahasan makmum masbuk. Makmum masbuk pada takrif begitulah. Pada hukumnya tak ada pilihan. Imam rakaat lah. Walaupun Fatihah dibaca tidak selesai sekalipun, tak habis dibaca sekalipun. Beza dengan muwafiq yang lepas. Muwafiq yang lepas ada di antara makmum muwafiq yang diuzur, yang dimaaf kalau selagi tak habis baca Fatihah, walaupun imam rakaat iktidal sujud sampai perekat ditinggal oleh imam 3 rukuk yang panjang sekalipun, tetap dia kena baca Fatihah. Itu lain hukum dia. Maka ialah apa tu? Ialah makmum sebut tadi. Maka ialah makmum masbuk tu, mereka yang tiada mendapat masa baca Fatihah, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah, dengan bacaan pertengahan. Bacaan pertengahan ni tidak cepat, tidak lambat, sederhana. Tidak kira bacaan imam dan tidak kira bacaan makmum. Hanya dia kira bacaan pada uruf. Pada orang ramai, orang panggil sekadar tu pada dibaca, tidak cepat, tidak lambat. Dalam keadaan masa sekadar tu, dia tak sempat habis bacaan Fatihah dia,
tiba-tiba imannya rakak, maka namanya makmum itu masbuk. Masbuk. Dan sunat pada hak masbuk itu, dan sunat pada hak masbuk, maknanya dan sunat pada hak makmum masbuk itu, maksud itu sunat pada hak makmum masbuk itu bahawa membaca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Sunat makmum masbuk selepas dia takbiratul ihram, lalu baca Fatihah. Tak usah lagi duk baca doa iftitah. Tidak dituntut lagi pada membaca doa iftitah ke atas makmum masbuk. Selesai takbir direct baca Fatihah. Jangan lagi duk baca doa iftitah. Mana pula doa iftitah ni? Itulah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira lah. Itu doa iftitah. Mulai Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Ada orang seorang tu dia rajin pergi sembahyang Jumaat tapi dia tak masuk kelas. Orang mengajar di pejabat dia masuk tanya, habis kelas baru dia masuk. Ini pegawai dia ni. Dia kerja bank. Waktu saya mengajar di bank tempat dia. Tapi dia masuk kelas tu, dia duduk di belakang imam. Dia masuk kelas. Dia masuk sembahyang Jumaat duduk belakang imam. Kelas dia tak masuk. Dia nak fadilah sah pertama. Tapi cara sembahyang tidak menepati. Allahu Rabbi, payah nak dia betul. Sebab apa? Sebab dia tak masuk kelas nak betul macam mana? Macam mana tak betul dianya? Dia takbiratul ihram. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Dia rakung takbiratul ihram dengan takbir doa iftitah. Bahaya tu. Sedangkan takbiratul ihram tu suku. Takbir mula baca doa iftitah tu suku, tak ada kena mengena tu. Pada sepatutnya takbiratul ihram Allahu akbar, lepas barulah Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsir. Ini dia raku, dia pakai wasa, dia pakai jamak. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Bahaya macam mana kalau dianggap takbir dia tadi sedaku takbir doa iftitah yang sunat. Dianggap selaku bacaan sunat, batal sembahyang dia. Jangan main. Dia pakai congok dengan kepala dia. Sebab tu takbir hanya takbir terpakai so sudahlah. Ni bahaya. Ibadat sembahyang jangan main tigu-tigu, kena belajar molek. Kalau main pakai tigu-tigu duk bertahan dengan kaca kebuta gitu, tak tahulah deh. Kalau hak syariat begini, hak syarat rukun sah batal begini tak dipahami olehnya, pelaksanaan tidak menepati. Jangan dimimpilah kelas semayang kita boleh naik pada kelas semayang tarekat ke, kelas hakikat ke. Mengikut pengajian sopi tasawuf dalam Islam, sembahyang ni dia ada derajah, dia ada grade, dia ada kelas. Kelas syariat, kelas tarekat, kelas hakikat. Bukan ilmu salah tu. Tapi tak didedah oleh orang perkara begitu. Sebab kita ni ngaji tasawuf tak ke mana, sekadar nak sesah berdoai je. Kalau cuba kita buka lamaran kitab tasawuf yang lebih mendalam perbahasan, akan ditutup oleh tokoh-tokoh sopi dalam perkara sembahyang ni ada derajah syariat, derajah hakikat, derajah tarekat, derajah hakikat. Sebagai contoh, kita ambil contoh sembahyang derajah syariat. Pelaksanaan sembahyang termenepati hukum, segi syaratnya,
segi rukunya, di segi pembatalnya, segi sunat aba'ahnya, sunat hayahnya, dijaga sama sekali. Sekedar dipelihara hati agar khudurnya kepada Allah sekadar yang mampu. Semayang yang sebegitu baru terada di peringkat semayang syariat namanya. Maka semayang syariat itu hukumnya sah. Amalannya diterima oleh Allah. Pahalanya diberi oleh Tuhan. Bukan kosong tak. Walaupun kelas syariat. Naik kelas tarekat tu tinggilah sikit. Kelas tarekat tu hak kandak ki syariat tadi sudah lengkap dah. Syarat rukun sahbatan maman komplit dah. Tetapi kelebihan dianya keadaan hati dikala dia semayang tu sudah mari dah rasa mesra kemanisan dengan Tuhan, rindu asyiknya kepada Tuhan dari semayang. Itu dikatakan tarekat. Makna tarekat tu jalan. Rasa begitu tu berupa suatu jalan untuk sampainya kepada hakikat. Semayang hakikat ni tak boleh lah. Semayang hakikat ni syariat mamai beres sekali dah. Batu sebab apa dia panggil hakikat? Sebab keadaan rasa yang dialami di peringkat tarekat tadi sudah jadi sa'am, kebiasaan sebati, secara automatik terjadi. Itu tarekat. Ini dia mengajar semayang, itu hakikat. Ini dia mengajar semayang hakikat. Hok puak-puak ilmu susih. Makna susih dia mengajar tidak terbuka lah. Memada dengan niat, tak payah dilaku dah. Itu hakikat apa kenama dah. Kalau hakikat lagu tu hakikat tak semayang. Semayang ke apa? Main tak ada rokok, tak ada i'tidal, tak ada baca yang sepatut dibaca. Hakikat jugalah, hakikat tak semayang. Jaga modek. Sikit lagi. Tak ada baca banyak tu. Ulangi semula. Dan sunat pada hak masbuk. Sunat pada hak makmum masbuk bahawa membaca Fatihah selalu lepas kita guna selepas takbiratul ihram. Makmum masbuk ni kalau kita tahu dah kita ni akan tentu jadi makmum masbuk ni sebab imam baca surah dah hampir penghujung nak sudah dah. Kalau baca kuliah agak dah nak masuk lakum dinukum waliyadi. Jelaslah kan macam tu kita ni akan tentu jadi makmum masbuk. Kalau kita dapat tentulah kita ni makmum masbuk, tak ada pilihan. Lepas takbiratul ihram Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca Fatihah. Tak usah lagi dia baca sunat. Auzubillah pun tak payah. Ibad itu sunat. Kecuali ni boleh juga nak baca yang sunat pun sebelum baca Fatihah bagi makmum sebut tadi bahawa zan ni disangka, sangkaan dia ni berat kepada bahawa zan ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat. Kalau aku baca bacaan sunat sekalipun sempat lagi aku habis baca Fatihah aku. Maka bolehlah. Bolehlah. Maka mendatang ia dengan dia. Kalau macam tu bolehlah. Mendatang ia bacalah. Dengan dia dengan sunat tadi. Tapi pada waliknya kalau kita boleh baca dah kita ni makmum masbuk, tak ada pilihan dah. Maka jika membimbang masbuk tu menumpu, masbuk tu makmum masbuk. Kalau makmum masbuk tu duduk tumpu dengan bacaan sunat, selepas takbir telah dia tumpu baca sunat. Antara contoh bacaan sunatnya seperti ta'awuz, dia baca a'udzubillah sebelum baca bismillah bagi Fatihah. A'udzubillah tu sunat. Dan doa iftitah tu sunat. Atau diam ia satu masa kemudian daripada takbir, atau dia tak baca apa-apa. Dia ni makmum masbuk ni, sepatut jadi makmum masbuk, tapi lepas pada takbir bacaan sunat pun dia tak baca, dia diam,
tak kalah baca Fatihah, dia tak baca Fatihah, dia pakai dia temenung. Apa nak jadikan temenung lah. Kemudian daripada takbir, kemudian tu selepas daripada takbir dia tak baca apa. Apa hukum ke atas makmum tersebut? Makmum yang duduk baca dengan baca sunat selepas takbiratul ihram, sedangkan dia ni makmum sebut, atau makmum yang dia tak baca apa-apa selepas takbiratul ihram, sedangkan dia ni makmum sebut, nascaya jawab tu. Baru jawab ke atas makmum tersebut. Nascaya wajib baca, wajib ia baca daripada Fatihah qada baca hak sunat. Berat ni, dia kena denda dia. Sebab dia dilakon dengan baca sunat selepas takbir, dia tidak direct selepas takbir terus baca Fatihah, ataupun dengan kerana hidup dia tak baca apa-apa. Makmum macam ni kok mana sekalipun tetap dia kena baca juga ayat Fatihah. Kena baca sebanyak mana? Sekadar jarak masa dia duduk baca yang sunat, ataupun sekadar jarak masa yang dia diam. Orang panggil dalam hal ini dia kena buat ijtihad secara zam. Kena buat kajian, kena congok dengan kepala. Congok macam mana? Semasa aku baca doa iftitah tadi, sebelum imam rakaat tu, kalau aku baca Fatihah selalu sempat dibaca berapa ayat Fatihah. Semasa aku diam, selepas aku takbiratul ihram sampai imam rakaat, kalau aku baca Fatihah selalu semasa aku diam tu sempat dibaca berapa ayat Fatihah. Itu dipanggil ijtihad secara zam. Kalau dijawab oleh kepalanya sempat dibaca 3 ayat, tetap dia kena baca ayat Fatihah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam masih rakaat lagi. Lepas tu dia pun kena rakaat. Kalau dia sempat rakaat, dapat rakaat. Kalau tak sempat rakaat, walaupun dibaca 3 ayat sekalipun sebab imam tidak, terlepas rakaat. Ini masalah rumit lah, payah ni. Nak mahir sangat ni. Dan qada masa diam itu dia kena buat kajian lah, ijtihad. Mengapa dia kena ijtihad sebegitu? Kena denda baca juga ayat sekadar masa dia baca yang sunat, sekadar masa yang dia diam, kerana taksirnya, kerana dikira orang tu orang cuai. Taksirnya. Dan diuzur, dalam pada begitu ada pendapat ni. Dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukuk yang panjang juga atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Baghawi. Mengikut pendapat Rafi'i, Nawawi dan juga Baghawi, makmum tadi dibenarkan dia. Makmum masbuk tadi dibenarkan dia walaupun ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang sekalipun. Nampak sama bagaimana muafiq yang lepas. Ini atas pendapat Rafi'i, Nawawi. Kita ngaji fiqh ni, kalau dikatakan pendapat yang sepakat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, dia panggil Syekhuna. Kalau sebut kata Syekhuna, dia kalau ngaji fiqh, bukan Syekhuna, dia panggil Syekhon. Syekhon pada fiqh Imam Rafi'i dan Nawawi. Beza dengan ngaji hadis. Ngaji hadis kalau Syekhon, siapa dia? Bukhari, Muslim. Tapi kalau Syekhuna ngaji fiqh ialah Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar Syekhuna. Kalau Syekhon ngaji hadis, Bukhari, Muslim. Syekhon ngaji fiqh, Rafi'i, Nawawi. Syekhul Islam ngaji fiqh ialah Syekh Zakaria Ansar. Tak ada gelaran dia belakang tu. Jadi atas pendapat Imam Rafi'i dan Nawawi, makmum masbuk ni, makmum masbuk ni diuzur. Makmum yang tersebut tadi diuzur. Ketinggalan daripada imam kerana nak lesaikan baca Fatihah sampai 3 rukuk yang panjang. Begitu juga atas pendapat
Syekh Baghawi. Khilaf bagi jam'u muhaqqiqin. Ni atas pendapat ni ada khilaf ni. Bersalahan bagi jam'un muhaqqiqin. Jam'un ni sebilangan besar. Pendapat ulama-ulama yang kuat-kuat, yang teguh-teguh. Bagaimana pendapat jam'ul muhaqqiqin? Bahawasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan. Kita memihak atas pendapat muhaqqiqin. Itulah kita kata makmum sebut tidak dimaaf ketinggalan 3 rukun, kerana kita memihak atas pendapat jam'ul muhaqqiqin. Kalau memihak atas pendapat Syekhan, bolehlah Rafi'i Nawawi. Tapi kena ikut majoriti lah. Jam'ul muhaqqiqin ni himpunan tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat, yang pendapat yang kuat-kuat. Itu dah. Dan tiada diuzurkan kerana taksir, kerana cuar tersebut. Dan majazam dengan demikian itu oleh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Majazamkan atas pendapat jam'ul muhaqqiqin tadi oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah dan fatwanya, dalam kitab fatwanya, nama kitab karangan dia tu Tuhfah Fatwa. Dan atas perkataan ini, jika tiada mendapat ia akan iman di dalam rakaat dengan sebab baca Fatihah, qada baca hak sunat itu luputlah rakaatnya hak makmum tadi. Kalau tak sempat habis baca ayat Fatihah yang sepatut dibaca sekadar yang duduk baca bacaan sunat tadi, maka tak dapatlah rakaat itu. Dan jangan ia rakaat. Jangan dia rakaat, sebab rakaat tu bagi dia tak dapat dah. Hanya wajib mengikut imam turun sujud. Dan jika tiada, kalau dia terkelih dalam masalah ni, nescaya batal sembahyangnya. Jika mengetahui dan sengaja ia. Dan berkata Ibn Hajar di dalam Syarah Irsyad, wallahu a'lam. Ini masalah payah. Gitulah. Dah ditulis dalam kitab, kena baca. Soal faham tak faham belakang kira.